HI, Isnin 28 Februari dengan pelbagai topik menarik. Jom bersama peminat tegar Vespa yang memiliki koleksi peribadi lebih daripada 10 jenis Vespa berharga puluhan ribu ringgit setiap satu. Paluan gendang pilihan raya negeri Johor sudah bermula. Ketahui analisa awal calon dan lokasi tumpuannya. Hidupkan pagi anda bersama kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Yang pastinya tumpuan 1 jam ini diberikan untuk Malaysia hari ini bersama saya Hazrina Kasim dan juga rakan setugas Nas Habibur Rahman. Selamat pagi Nas. Selamat pagi Rina. Diharap hujung minggu anda penuh dengan keceriaan. Alhamdulillah. Dan diharap kepada penonton anda juga hari ini penuh dengan pengisian kepada peminat-peminat Vespa, suatu motosikal yang telah dicipta pada tahun 1946 dan menjadi pojaan hati peminat motosikal satu dunia. Dan kita akan tumpukan perhatian kepada orang kata peminat Vespa di Malaysia pula. Itu kita akan kongsikan sekejap sahaja lagi. Yang pastinya juga kita nak bawakan pemerhatian penonton-penonton untuk kita bawakan topik perbincangan yang menarik hari ini menyentuh tentang PRN Johor yang sudah pun bermula. Dan hari ini topik perbincangan ingin menyentuh tentang calon-calon yang bakal bertanding di 56 kerusi ini dan bagaimana pula yang dikatakan kerusi panas di PRN nanti. Tepat sekali. Penambahan calon telah pun dilangsungkan 26 Februari dan tiada pembatalan di sana. Jadi sekarang kita terus kepada media sosial kita, apa yang sedang berlaku. Kita sedang memantau keadaan banjir yang begitu dahsyat di kawasan Terengganu dan juga Kelantan ya. Jadi setakat ini kita lihat statistiknya, antara keluarga-keluarga terjejas 2,748 di Kelantan, 3,126 di Terengganu dan mangsa pemindahan juga telah meningkat sejak 4 jam lalu ya. Dan kalau kita lihat di Kelantan mangsa pemindahan adalah sebanyak 8,880, di Terengganu 10,901 mangsa pemindahan. Dan ketika ini juga kita nak bawakan semua penonton Malaysia hari ini untuk bersama-sama dengan dua tetamu kita yang sudah pun berada di talian ketika ini. Kita nak sapa dengan Tuan Zamri Muhammad Yusof, penguasa Bomba Kanan 2, penolong pengarah bahagian keselamatan kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam ya Rim. Kita bersama dengan Tuan Zamri Muhammad Yusof yang sedang kalau boleh kita nak minta terkini daripada Kelantan. Bagaimana keadaan banjir di Kelantan buat masa ini Tuan Zamri? Okey, untuk maklumat semua pendengar, kita di Kelantan ni keadaan masih lagi P3 lah, masih lagi dalam keadaan seperti semalam, di mana kita air masih lagi bertahan dengan limpahan ketinggian 10.55. Tidak berubah lagi lah keadaan situasi air. Dan operasi menyelamat kita masih lagi dalam menjalankan operasi menyelamat. Jadi dikatakan fenomena hujan di Kelantan ni adalah sesuatu yang luar biasa, tidak dijangka. Terutamanya ketika musim tengkujuh hampir habis ya. Jadi mungkin komen daripada Tuan Zamri. Betul tu. Sebab kita tidak menjangkakan hujan akan turun dengan begitu lebat dalam tempoh 3-4 hari. Tetapi kita di peringkat negeri sentiasa bersiap sedia lah untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Cumanya yang jadi agak kelang kabut sedikit, kita apabila hujan dengan lebat turun dan pemindahan mangsa berlaku dengan agak sukar ya. Sukar ya, sebab dasarkan arus sungai yang deras lah. Baik, itu situasi kejadian banjir yang berlaku di Kelantan dan kita harapkan Tuan Zamri dapat bersama kita sekejap saja lagi. Kita nak menyapa pula yang setia penolong Pesuruhjaya Bomba, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Terengganu, iaitu Tuan Hilman Abdul Rashid, juga di talian ketika ini. Assalamualaikum Tuan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan, kalau boleh Tuan kongsikan kepada kami di Malaysia hari ini situasi keadaan di Terengganu. Kita difahamkan bahawa situasinya memang agak buruk kali ini. Mungkin kalau boleh Tuan berikan gambaran keadaan di Terengganu ketika ini. Okey, terima kasih MHI. Kalau saya boleh katakan bahawa keadaan banjir yang berlaku di negeri Terengganu, khususnya di Hulu Terengganu ini, boleh kita katakan menyamai banjir pada tahun 2014. Malah boleh ada setengah-setengah tempat lebih teruk daripada 2014 kerana 2014 tidak dinaiki air, tapi kali ini dinaiki air. Itu yang berlaku situasinya. Tapi setakat hari ini, sehingga pagi ini, kita setelah pun dapat menyelamatkan mangsa lebih kurang 678 orang mangsa dengan menggunakan khidmat bomba lah. Dan kita mangsa-mangsa ini kita tempatkan tempat pemindahan sementara. Okey. Walau bagaimanapun kita sedang membuat pemantauan dari masa ke semasa dengan menggunakan khidmat anggota-anggota bomba seramai 160 orang ini. Untuk kita gerakkan ke kawasan-kawasan yang tidak dapat kita lalui. Walau bagaimanapun, pagi ini kita akan cuba menggunakan pesawat udara bagi meninjau kawasan-kawasan yang tidak dapat dihubungi melalui jalan darat. Kerana kawasan-kawasan ini tidak dapat dilalui melalui jalan darat, terputus hubungan. Dan pasukan penyelamat kita cuba juga sampai pukul 9 malam tadi, dan malah ada yang sampai pukul 3 pagi telah pun kita gerakkan pasukan penyelamat untuk menyelamatkan mangsa. Dan alhamdulillah pada pukul 9 malam tadi kita dapat keluarkan mangsa lebih kurang 13 orang mangsa yang terperangkap di Hulu Terengganu, berada di tingkat 2, air dah sampai mencecah ke lantai tingkat 2, dan kita dapat keluarkan mangsa seramai 13 orang bersama dengan kanak-kanak dengan orang tua lah. Ditempatkan kawasan yang tempat yang lebih selamat. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih di atas kecekalan pasukan Dan bomba. pagi ini kita akan hantar dalam pukul 10 nanti dengan menggunakan pesawat untuk bekalan makanan di kawasan-kawasan yang saya katakan tadi, yang terjejas bantuan makanan. Itulah je sebenarnya soalan yang kami inginkan, bagaimana keadaan mangsa di luar sana. Alhamdulillah bekalan makanan sedang dijalankan, tapi berapa ramai lagi mangsa yang dianggarkan masih di luar sana? Assalamualaikum. Yang setia Tuan Muhammad Hilman. Waalaikumsalam. Mungkin Tuan masih bersama kita, ya Allah. InsyaAllah. Jadi apa yang kita ingin jangkakan, berapa banyak masa lagi diperlukan untuk menyelamatkan mangsa-mangsa lain yang berada di luar sana, dan mungkin kalau ada anggaran mangsa-mangsa yang masih tersekat, terjejas? Mangsa-mangsa yang masih berada di kawasan tempat yang tidak dapat dilalui itu masih ramai lagi. Saya tidak menjangkakan berapa bilangan dia. Kita sedang membuat pemantauan. Pasukan kita dalam perjalanan, kita gerakkan ke kawasan-kawasan tersebut. Kerana pada hari ini masih lagi air dalam bertahan. Dan kita operasi menyelamat ini kita akan gerakkan pada pagi ini. Baik. Dan dengan menggunakan 2 khidmat helikopter, kita akan gerakkan pada pagi ini. Baik, terima kasih Tuan Hilman. Kita nak berbalik semula kepada Tuan Zamri di Kelantan. Kita juga difahamkan ada mangsa pertama korban banjir di Kelantan. Dan mungkin akhir sekali Tuan Zamri boleh memberi pesanan kepada semua mangsa banjir ini dari segi keselamatan dan kesejahteraan mereka ketika ini. Silakan Langkah Tuan. berjaga-jaga, silakan. Okey, kepada semua penduduk di sekitar Sungai Golok dan juga Pangkalan Kubur, apabila air sekarang ini berada di Sungai Golok dan akan turun ke Pangkalan Kubur, dan diharapkan semua penduduk yang berada di kawasan Pangkalan Kubur berhampir dengan sungai supaya dapat bersiap sedia untuk berpindah dengan secepat mungkin lah. Kita tak nak, sebab kita dapat tahu apa yang berlaku di Sungai Golok, suatu yang di luar jangkaan, dan kemungkinan perkara yang sama juga akan berlaku di kawasan Pangkalan Kubur lah.
Baik. Jadi kita harapkan supaya semua penduduk dapat siap sedia berpindah dengan cepat supaya kita mudah untuk menyelamatkan diri. Alhamdulillah. Baik, Terima kasih di atas taklimat yang diberikan oleh Tuan Zamri Muhammad Yusof, Penguasa Bomba Kanan 2 dari Bahagian Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan juga terima kasih kepada Yang Setia Tuan Muhammad Hilman kita, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dari Terengganu. Baiklah. Suruh sambung. Boleh, silakan. Allah Akbar, terputus pula kita. Tak apa. Inilah yang dikatakan situasi yang amat membimbangkan masyarakat yang berada di Kelantan dan juga di Terengganu. Kita mendoakan kesejahteraan mereka ketika ini. Kalau kita lihat dari segi luruan monsun berserta dengan sistem cuaca bertekanan rendah di Laut Cina Selatan, inilah yang menyebabkan hujan berterusan mengakibatkan akibat daripada banjir buruk ini. Memandangkan situasi ini masih lagi menjadi tumpuan kita. Kita nak bersama dengan salah seorang penduduk, kabarnya dari Terengganu, ya? Ya, saya dari Kampung Bukit Tok Bat, Kuala Berang, Terengganu yang dikatakan terputus hubungannya. Kita dapat bersama dengan seorang mangsa. Kita saksikan paparannya yang telah dirakamkan melalui telefon bimbit. Kita saksikan. Silakan. Duduk dia. Ya Allah. Oh ya. Ya Allah. Lah dok lari. Semua orang tengah stand by book. Ya Allah seorang mah. Kejap ada satu. Ya siang pula. Ya Allah takutnya air. Dia kuat air. Molek lajunya air. Ya Allah. Situasi cemas yang sempat dirakam oleh Puan Nur Solihah Zamri, mangsa banjir dari Kampung Bukit Tok Bat, Kuala Berang, Terengganu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita berada di dalam talian bersama dengan Puan Nur Solihah. Assalamualaikum Puan Nur Solihah. Waalaikumsalam. Wow, kita nampak paparan anda di kaca TV begitu mencemaskan. Boleh kita ceritakan suasana sikit bagaimana perasaan anda ketika itu, ya? Silakan. Okey, sebelum tu dalam pukul 7, masa tu air dah masuk sampai dekat dekat pagar kaki. Lepas tu semua orang kampung dah suruh keluar sebab air naik terlalu laju lah. Baik. Lepas tu orang so kita orang naik. Allahu Akbar. Kita ada masalah talian di sini, ya. Ya ke? Boleh ulang balik Puan Nur Solihah? Tak, macam air terlalu laju macam tu. Jadi kita orang kampung suruh kita orang keluar cepatlah. So kita orang keluar dalam 6 orang budak, dalam 2 dewasa. Jadi bila dalam bot tu mungkin terlalu ramai, lepas tu campur pula dengan air terlalu deras. Jadi driver bot memang tak boleh nak kawal lah. Muncul saat kecemasan di sana lah. Rasa cemas. Sebab bot tu dah memang terbabas dalam tiang yang ada dekat tepi-tepi jalan tu dah terbabas habis lah. Tapi tak terbalik lah. Kalau terbalik tu tak tahulah. Mujur lah. Kalau tidak mungkin kita tak dapat bersapa pada pagi ini, kan? Mungkin lah. Jadi saya nak bertanya, mengikut mereka yang telah pun kita hubungi, tak pernah muncul fenomena banjir di Kampung Bukit Tok Bat ni. Jadi ini pertama kali Puan menghadapi situasi sebegini? Tak, Bukit Tok Bat ni dia selalu juga banjir. Tapi tak banjir teruk sangat lah. Cuma rumah saya memang tak pernah masuk air sepanjang hidup ni, memang tak pernah. Tapi tahun ni paling teruk. Yang 2014 pun dia sampai dekat tangga je lah. Tu yang paling teruk dah dekat Terengganu masa tu. Tapi dekat tangga je. Okey. Baik. Tapi sekarang ni Puan Solihah juga mungkin boleh kongsikan keadaan sekarang ini di mana agaknya Puan Solihah berada. Adakah di pusat pemindahan yang telah pun diaktifkan ataupun di mana? Mula-mula kita keluar tu memang kita nak ke tempat pemindahan lah. Lepas tu tempat pemindahan dah naik air masa tu. Masa kita orang keluar, dekat tingkat 1 dah masuk air.
Jadi diorang suruh kita keluar cari tempat lain lah sebab situ pun dah overload, dah penuh. Allah. So diorang pun kereta-kereta yang dekat tempat pemindahan tu pun semua dah tenggelam masa tu. Sebab situ tak pernah naik air kan. Situ kan tempat tinggi. Betul. Kereta-kereta pun dah tenggelam habis. Diorang kena berpindah lagi sekali. Baik. Lagi sekali pula pusat pemindahan pun telah dilanda banjir. Jadi tetap cekal, kami doakan Puan Nur dan sekeluarga selamat walafiat dan semoga air turunlah surut secepat mungkin insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Puan Nur Salihah Zamri, mangsa banjir yang berkongsi dengan kita pengalamannya sendiri dalam keadaan getir ketika nak menyelamatkan diri. Bot pula hampir terbalik. Alhamdulillah selamat. Ya, Alhamdulillah selamat. Jadi apa kita dapat lihat daripada media sosial ya, kebanyakan pasukan penyelamat juga mempunyai masalah untuk menyelamatkan mereka. Mereka pula yang harus diselamatkan. Jadi di sini kita doakan yang sebaik-baiknya buat pasukan penyelamat kita. Stay safe everybody. Kita berehat seketika dan apabila kita kembali, kita akan kupas analisis calon-calon yang telah dinamakan untuk PRN Johor 2022. Semuanya di Malaysia hari ini. Pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 22 Januari lalu membawa kepada hari penamaan calon pada Sabtu lalu dan seterusnya pilihan raya negeri Johor pada 12 Mac ini. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat seluruh negeri. Selepas tempoh penamaan calon ditutup, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerima dan mengesahkan seramai 239 calon yang mewakili pelbagai parti bakal bertanding. Pengurusi Barisan Nasional BN Johor, Datuk Hasni Mohamad berdepan pertandingan 4 penjuru di Dun Benut. Beliau yang juga Menteri Besar Johor akan berhadapan calon Perikatan Nasional PN Senator Datuk Isa Abdul Hamid, Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Iskandar Nur Ibrahim dan calon Parti Keadilan Rakyat PKR Hanif Ghazali Hosman. Di Dun Parik Yani, pengurusi Pakatan Harapan PH Johor Aminul Huda Hassan yang juga penyandang bakal menentang 3 calon lain daripada BN Datuk Muhammad Najib Samuri, PN Ahmad Naufal Mahfuz dan Pejuang Muhammad Ridauddin Muhammad Tahir. Bagi Dun Bukit Kepong pula, bekas Menteri Besar Datuk Dr. Sahrudin Jamal berdepan 3 calon lain daripada BN yang menampilkan Ketua UMNO Pagoh Ismail Muhammad yang juga bekas Adun Bukit Serampang. 2 calon lain mewakili Parti Pejuang Mat Taib Mat Suhud dan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Nur Rafiqah M. Zulkifli. PRN Johor kali ini juga menampilkan 2 calon termuda daripada Barisan Nasional Kelly Chai Peggy yang bertanding di Dun Mengkibul dan calon Parti Pejuang Dun Tangka Muhammad Airis Zabridin. Kedua-duanya berusia 26 tahun. Saingan antara 4 hingga 7 penjuru pada PRN Johor turut mencatat sejarah tersendiri, terutama kehadiran pengundi muda menerusi undi 18 yang dikatakan bakal mengubah lanskap politik di Johor. Secara keseluruhannya, proses penamaan calon berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19. So, saya minta kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk menjaga jarak, mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Baiklah, itulah dia landscape untuk PRN Johor 2022. Hampir 2.6 juta pengundi yang bakal memohon undi. Dan kalau kita lihat sedikit statistik ya Rina, 50% daripada pengundi adalah 18 hingga 40 tahun. Pertama kali saya sebut 18 kerana ini merupakan PRN yang pertama di mana pengundi-pengundi 18 tahun ke atas dibenarkan membuang undi. Dan 50% lagi adalah 41 hingga 90 tahun ke atas. Jadi inilah landscape yang kita lihat
dari segi pengundi. Berapa banyak yang akan keluar mengundi dan apakah keputusannya, kita akan bersama dengan penganalisis politik kita. Hari ini sudah pun bersedia bersama kita Saudara Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nas. Alhamdulillah. Dengan pakai mask ni harap-harap masih dapat memberikan yang terbaik ya. InsyaAllah. Ulasan politik kita. Baik, kalau kita lihat sebenarnya daripada 239 calon untuk 56 kerusi yang dipertandingkan di PRN Johor ini digambarkan sebagai satu pertembungan yang sengit. Mungkin ulasan Saudara Mujibu terlebih dahulu. Ya, saya setuju. Memang saya melihat ia sengit. Kerana ini saya rasa barangkali dijadikan semacam test the water sebelum menuju ke PRU 15. Apatah lagi di Johor ini kita menyaksikan semua segmen kelompok calon itu diperkenalkan dan juga parti-parti yang baru seperti Pejuang, Muda, Parti Bangsa Malaysia dan juga warisan yang Go National di Semenanjung itu menjadikan Johor ini sebagai training ground mereka lah. Cuma dalam konteks semasa, saya masih lagi skeptik apakah kita akan melihat Johor ini mendapat sambutan seperti mana ketika PRU 18. Kerana kita faham sentimen semasa COVID-19 ya, dengan SPM, kemudian juga kita juga faham bahawa di sempadan Singapura tu pergerakan itu masih lagi tidak semudah seperti yang dijangkakan. Jadi perkara-perkara itu akan menjejaskan mungkin peratusan mengundi walaupun SPR menyasarkan 70% seperti mana di Sarawak dan juga di Melaka. Tetapi kita masih lagi menjangkakan mungkin kurang daripada 70%. Cuma sejauh mana Johor ini mungkin boleh mencatatkan lebih baik daripada Melaka ataupun sebaliknya itu kita akan lihat pada 12 Mei nantilah. Mac nantilah. Walaupun Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mensasarkan 70% peratusan pengundi, pendapat Tuan Mujibu sampai ataupun tidak? Sukarlah. Saya melihat faktor yang serupa di Melaka ya. Apabila COVID-19 itu menjadi concern yang paling tinggi di kalangan pengundi. Tambahan pula pada di Johor kali ini Omicron ini lebih super spreader berbanding dengan Delta. Jadi mungkin itu yang merisaukan pengundi, bukan saja pengundi dari luar tapi juga pengundi akar umbi. Dan yang paling penting mood semasa yang tidak melihat PRU ini sebagai sesuatu yang diperlukan. Yang melihat bahawa mengapa tidak perlu tunggu sehingga PRU ke-15 dilangsungkan sekaligus ya. Tapi itulah dalam persoalan politik ini ya, kita juga harus faham ada persoalan mandat dan kerajaan juga memerlukan kestabilan itu bagi memastikan pentadbiran day to day basis atau business as usual di Johor itu berjalan dengan baik. Jadi mungkin pertimbangan politik dan dalam semasa juga pertimbangan kesihatan dan keselamatan itu barangkali menjadi paradoks lah dalam konteks PRN Johor. Jadi itu adalah antara isu-isu yang dekat kepada hati rakyat dalam mereka mengundi. Kalau daripada 239 calon yang bertanding, 202 adalah calon lelaki, 37 calon perempuan. Dan kita melihat BN dan juga PN meletakkan muka-muka baru. BN sendiri hampir 70% muka baru, 41 muka baru daripada PN sendiri. Bagaimana mungkin Saudara Mujibu boleh kongsikan dari segi adakah akan berlaku perubahan dalam rentak pengundian kali ini? Ini sudah disaksikan apabila kita melihat PRN Melaka, semua parti-parti dia respon kepada kehendak semasa. Apa yang dikatakan sebagai perubahan generasi dan juga sudah tentulah di Johor ini seperti mana yang Nas katakan tadi, ini pertama kali kita menyaksikan segmen pengundi berumur 18 tahun. 18, 20, 21 tu so kritikal. Ya, kerana pertambahan ini dan juga kita kata mereka ini muda, pembacaan belum meluas, pengalaman juga belum banyak. Jadi keperluan untuk melihat segmen ini mengundi dengan memperlihatkan parti-parti ini rapat dengan kelompok umur ini dan seterusnya memasang. Kalau di dalam konteks Barisan Nasional ada calon MCA yang berumur 26 tahun kalau tak silap. Kelly Chai ya. Jadi kalau kita tengok itu mungkin ini salah satu respon daripada ini. Kerana sepanjang pilihan raya semua parti-parti sedar bahawa memang ada tuntutan segera yang harus dilakukan terhadap peremajaan ataupun kita kata transisi kepimpinan parti-parti politik
daripada orang lama kepada orang baru, kerana apa yang kita saksikan politik Malaysia ni yang diuar-uarkan pada 2018 adalah sebagai politik baru, tapi pemainnya adalah pemain lama yang sudah berpenggal-penggal. Ya, kalau kita ambil kepimpinan kanan parti-parti politik, mereka itu sudah ada sejak mereka yang berumur 18 ni belum lahir lagi. Ya, itu kalau boleh saya nak interrupt sikit sebab kita diskusi secara realistik lah. 18 hingga 20 tahun ni peratusannya hanya 6.6%. Adakah ia mampu memberi impak yang besar atau kita setakat cerita lebih saja setakat ni? Saya rasa dalam konteks pilihan raya kita tidak boleh menyasarkan kelompok-kelompok tertentu, kerana kita faham dalam pilihan raya itu pelbagai saluran, ya, saluran veteran, saluran tengah, saluran muda, saluran baru, itu semua menyumbang kepada undi. Tetapi seperti mana yang kita katakan, walaupun mereka 6%, kita juga be realistik, kerana taburan pengundi baru ini dia tidak melata di seluruh negeri. Kerana yang kita faham, oleh kerana mereka ini mungkin berada di IPT ataupun mungkin berada di institut sekolah dan sebagainya, mungkin mereka bertumpu di satu kawasan. Jadi mungkin pertambahan mereka ini mungkin lebih banyak di kawasan-kawasan bandar dan juga separa bandar. Tapi yang paling merisaukan adalah apakah mereka ini setelah mendapat kuasa mengundi benar-benar faham, kerana yang kita risaukan dan kita desak banyak kali dalam konteks politik ini, kita jangan sekadar memberi hak mereka untuk mengundi, tetapi kita juga harus menanamkan supaya mereka faham apa sebenarnya tujuan mengundi itu. Kerana kalau kita beri saja hak, kita seolah-olah memberikan mereka persepsi tentang mengundi ini adalah sebenarnya harga. Kalau harga ni anak muda mungkin tengok dari sudut kos melepas lah, apa tak undi, apa yang tak undi. Tapi dia tidak nampak di sebalik itu, iaitu nilai mengundi itu. Mengundi ini memperkasakan hak sivil mereka, itu adalah hak asasi mereka. Itulah cara mereka bersuara, itulah cara mereka untuk menghukum dan juga memberi apa saja respon kepada kerajaan supaya kerajaan ini respon balik kepada kehendak mereka. Ini yang saya rasa still go on lah, dan kita rasa ia perlu diperkasakan dengan lebih giat lagi menuju ke PRU 15. Saudara Mujibur mungkin boleh kongsikan, kalau kita nak melihat daripada persaingan ini yang melibatkan bukan sahaja 3 penjuru, malah lebih kepada 7 penjuru pun ada. Ya, dan situasi ini mungkin kita nak melihat bagaimana sebenarnya kekuatan yang ada pada setiap parti ini untuk membawa calon-calon ini dekat di hati rakyat Johor sendiri dengan manifesto ataupun janji yang dibawa mereka. Ya, saya lebih suka melihat apa yang berlaku di Melaka dan cuba mengaplikasikannya di Johor, kerana apa yang saya perhatikan template-nya tak jauh beza. Ya, bagaimana di Melaka itu kerusi luar bandar, separa bandar dan juga bandar, itu menjadi satu analisis yang mudah untuk kita faham hayunan undi. Kalau kita faham di Johor itu sama juga lebih kurang, cuma kawasan campuran ataupun kawasan yang pengundi Melayu dia sekitar 50 ke 69% itu tinggi, ada 25 kerusi. Dan kalau kita perhatikan trend 2018, UMNO menang di kerusi-kerusi luar bandar. Ya, ada 15 kerusi, dia menang 14. PH menang 1 di Semerah. Semerah itu pun 98 undi. Jadi kita boleh kata ini kawasan safe. Begitu juga yang berlaku di Melaka, ada 13 kerusi luar bandar Melayu itu memang Barisan Nasional safe. Begitu juga 5 kerusi di bandar di Melaka, DAP sapu. Kalau kita tengok di Johor pun sama, ada lebih kurang 16 kerusi bandar, BN tak menang langsung, semua PH sapu. Jadi battleground dia tu hanya di kawasan campuran. Jadi kalau kita perasan, yang 3 penjuru, yang 4 penjuru tu di kawasan-kawasan selamat. Tapi kawasan campuran ni yang sampai 7 penjuru, 5 penjuru. Jadi mungkin kita nampak parti-parti politik melihat bahawa kawasan-kawasan ini barangkali ada peluang untuk menang. Kalau tidak menang pun sekurang-kurangnya memecahkan undi. Tetapi inilah, kalau dipecahkan undi, kita akan melihat parti mana yang ada solid ground ataupun kita kata ada akar umbi yang kukuh. Ya, dari sudut penyokong dia secara memang kita kata dia ini terikat secara parti, ya. Dia sudah biasa mengundi parti-parti tertentu. Dan ini cabaran parti-parti baru ni, Muda, Pejuang, Warisan, ya, Parti Bangsa Malaysia. Di sini dia punya cabaran sebenar. Jadi saya rasa kalau kita nak memahami apa yang berlaku di Johor tu, barangkali kaedah dan metodologi yang kita gunakan di Melaka itu boleh digunakan. Cuma mungkin cabaran di Melaka itu
tidaklah sesukar di Johor kerana di Melaka kita nampak hanya 3 parti saja yang bersaing. Tapi di Johor ini banyak. Banyak parti dan juga calon-calon bebas juga yang datang turun untuk bertanding. Pastinya akan menjadi satu pertandingan yang hangat menjelang 12 Mac nanti. Kepada penonton-penonton dari Johor tu, cepat-cepat ambil lift untuk anda pulang mengundi. Apapun, terima kasih saudara Mujibur Abdul Muiz, penganalisis politik bersama kita. Sebenarnya kupasan ni kalau boleh kita lanjutkan memang menarik dari segi kerusi panasnya calon muda, calon wanita, tetapi insya-Allah kalau boleh kita bawakan dalam perbincangan yang lain. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih dan kita akan berehat seketika di MHI dan berita kita kembali. Tapi jangan berehat lagi belum sebab kita nak kongsikan tentang satu segmen tajaan farmasi komuniti Farmaniaga. Silakan. Farmaniaga Berhad, peneraja utama dalam industri farmaseutika. Rangkaian produknya yang pelbagai merangkumi ubat-ubatan dan makanan kesihatan. Dalam usaha merancangkan ekonomi, Farmaniaga juga membuka peluang kepada usahawan kecil yang ingin menceburi perniagaan farmasi. Farmasi Komuniti Royal Pharma merupakan antara inisiatif perkhidmatan kesihatan Farmaniaga yang penting di mana ia membantu menyediakan perkhidmatan perolehan berpusat kepada ahli farmasi komuniti bagi membeli ubat-ubatan dan suplemen pada harga yang lebih kompetitif. Usaha ini mendorong penubuhan dan perkembangan perniagaan farmasi di mana ia membantu masyarakat mendapatkan keperluan kesihatan atau nasihat profesional daripada ahli farmasi itu sendiri tentang produk farmaseutikal, terutamanya ubat-ubatan terkawal. Ada beberapa kelebihan, antaranya peluang baik untuk ahli-ahlinya untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan dan memperkembangkan jaringan perniagaan yang kompetitif dalam industri ini. Keduanya, ahli-ahlinya boleh membeli barangan pada harga yang lebih kompetitif. Ini kerana Royal Pharma akan membelikan barangan tersebut secara pukal. Antara servis atau bantuan yang diperolehi adalah ahli farmasi tetap pemilik perniagaan, perolehan barangan secara berpusat, pesanan tanpa kuantiti minimum dan mengurangkan kos penyimpanan stok, tempoh kredit yang lebih fleksibel, konsultasi dan bengkel kemahiran teknikal dan bukan teknikal, skim Easy Pay di mana pembelian tanpa faedah dengan kerjasama institusi kewangan dan akhir sekali latihan berterusan. Program ini ditawarkan kepada siapa-siapa ahli farmasi yang berlesen. Setakat ini, kita mempunyai sebanyak 475 ahli bersekutu di seluruh Malaysia, di mana lebih kurang 97% ada di Semenanjung Malaysia. Kerjasama dengan angkasa bermula sejak Mac 2020, di mana kita dilantik sebagai pusat perolehan dan pengedaran bagi barangan farmaseutika. Rakan perniagaan dari segi penyimpanan dan pembekalan stok. Tindakan tersebut selaras dengan hasrat koperasi tersebut sebagai pemacu ekonomi ketiga di bawah dasar ekonomi baru negara kita. Menerusi Koop Farmasi bersedia menyediakan pasaran terus kepada orang ramai melibatkan produk-produk kesihatan dan penjagaan diri. Ini secara tidak langsung membolehkan usahawan dapat membina keupayaan mereka untuk bergerak dengan lebih meluas lagi. Kita harap inisiatif ini akan mendorong penubuhan dan perkembangan perniagaan farmasi di mana ia membantu masyarakat mendapatkan keperluan kesihatan atau nasihat. Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini. Nazli Rahman pula tiba-tiba tersasul-sasul pula dengan mas yang begitu ketat barangkali. Baiklah, kali ini untuk segmen kita akan berdiskusi tentang masjid dan tahfiz yang merupakan amanah kita umat Islam. Dan untuk berdiskusi tentang topik ini kita bersama dengan Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri yang setakat ini berada di Turki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berseri-seri. Pukul berapa di Turki sekarang ni? Sekarang 5.10 pagi. Wow, 5.10 pagi dan terus bersama kami secara langsung. Terima kasih di atas pengorbanan masa Ustaz untuk kita berdiskusi tentang topik masjid dan tahfiz amanah kita. Jadi, bolehkah Ustaz ulaskan sikit tentang topik kita pada pagi ini sebagai pembukaan? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bila kita pergi mana-mana tempat kat seluruh dunia ni, kebetulan saya dekat Turki sekarang.
kita memang disunatkan dalam Islam untuk pertama sekali bila kita sampai satu tempat, kita pergi masjid dulu. Masjid dulu. Memang disunatkan begitu. Nabi SAW bila pergi mana-mana pun, sampai mana-mana pun baginda akan singgah solat 2 rakaat di masjid dulu. Paling tidak solat 2 rakaat satu masjid. Dan bila saya sampai di Turki ni, saya tengok banyak masjid-masjid yang tersegar indah dan sebagainya. Kita tahu bahawasanya negara di mana-mana pun di seluruh dunia ni sentiasa akan ada perubahan dari segi sosio-budaya masyarakat dia. Kan ada up and down orang kata, kan ada naik dan turun. Sentiasa begitu. Tetapi selagi mana adanya masjid dan selagi mana adanya apa yang dipanggil sebagai madrasah, kalau kat sini dipanggil madrasah ataupun Muhammad Hafiz dan sebagainya, maka selagi itulah kita akan yakin bahawa syiar Islam itu akan terus mekar di satu-satu tempat tu. Dan juga kelangsungan untuk masyarakat Islam itu terus hidup sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Kita akan lebih rasa tenang hati kita. Kita kata, okey, masjid ada insya-Allah. Dan masjid itu pula terus diimarahkan. Masjid makin cantik, makin tersegar indah. Sekolah pun semakin lama semakin maju, kan, semakin baik dan sebagainya. Jadi kita dah nampak, kita kata, bermakna kita kat mana-mana pun, yang paling penting sekali, ini 2 aset yang kita kena jaga betul-betul. Masjid dan juga institusi tahfiz ataupun institusi agama yang ada. Jangan kita rasa macam, alah tak apalah, masjid dah cukup, dah ada lah. Yang penting dah ada apa? Ada dinding, ada tiang, cukup lah. Kan? Jangan kita rasa macam tu. Bahkan kita sentiasa insya-Allah cuba untuk menambah baik dan membanyakkan lagi insya-Allah berdasarkan kepada keperluan semasa. Baik, terima kasih di atas penjelasan Ustaz. Masjid dan tahfiz merupakan amanah kita. Jadi macam mana kami sebagai umat Islam, bagaimana untuk disarankan untuk menjaga amanah yang penting ini? Silakan. Okay. Kita nak lahirkan hafiz-hafizah, kita bina masjid, kita bina tempat tahfiz untuk solat berjemaah, untuk kita kata aktiviti masyarakat setempat dan sebagainya, kita memerlukan kepada masjid. Jadi di sana ada satu pertubuhan yang dinamakan sebagai pertubuhan mihrab, sebuah pertubuhan yang berdaftar secara rasmi, yang mana mereka melihat mereka perlu berikan penumpuan yang betul-betul fokus hanya kepada 2 aspek ini saja. Sebab kita tahu kita ada banyak NGO di sana yang Masya Allah yang sangat-sangat banyak membantu masyarakat Islam. Tetapi NGO pertubuhan mihrab ini, mereka hanya tumpu kepada 2 saja. Jadi fokus mereka adalah pada masjid dan juga untuk institusi tahfiz. Sekolah-sekolah tahfiz, Muhammad Hafiz yang ada lah. Jadi sebab apa? Sebab mereka rasa perlu sangat. Dan saya sendiri pun kenal. Saya yakin pertubuhan mihrab ni insya-Allah mereka adalah orang yang amanah. Mereka jaga duit kita dengan baik. Setiap sen akan dikira untuk memastikan supaya tahfiz dan juga masjid ini kelangsungan ni. Kita tak mahu, kita boleh bayangkan macam mana kalau masjid tak ada satu hari nanti. Semua roboh, hancur begitu saja. Imamah anak-anak dibiarkan begitu saja. Ataupun tahfiz, anak-anak kita nak belajar Quran dan sebagainya pun tak ada dah. Guru-guru Quran pun dah tak ada dah. Sebab apa? Institusi tahfiz tak ada. Kan? Jadi akhirnya anak cucu kita agaknya macam mana lah. Kan? Kalau kita boleh bayar macam tu. Jadi pertubuhan mihrab ini muncul untuk membantu masjid-masjid dan juga institusi tahfiz itu sendiri. Masya Allah, terima kasih di atas usaha daripada Pertubuhan Mihrab untuk mengekalkan keutuhan masjid dan juga tahfiz umat Islam kita. Jadi boleh tak Ustaz perincikan sikit masjid dan tahfiz yang ingin dibantu ini dan macam mana kami boleh membantu? Okey, kalau dari segi yang hendak dibantu memang sebanyak-banyaknya sebenarnya. Tapi saya pernah dibawa ke satu masjid yang sangat dhaif oleh Pertubuhan Mihrab yang mana mereka telah pun membantu dan sedang membantu dan terus akan membantu insya-Allah sebuah masjid di Sungai Choh Rawang, Masjid Nurul Islamiyah. Nama masjid itu ada kat tepi jalan dia. Siapa yang selalu melalui jalan kawasan antara Sungai Choh, Serendah ataupun Sungai Buaya dan sebagainya, memang dia akan tahulah masjid ni. Masjid ni masjid lama sangat. Masjid dah uzur. Saya tengok sini, saya kata, ya Allah, uzur masjid ni. Dan tanahnya besar. Dia boleh dibesarkan lagi sebenarnya masjid tu. Cuma mereka kekangan dana tu memang menjadi masalah lah. Jadi biasanya duit yang didapat untuk buat apa? Untuk repair, untuk betulkan balik, perbaiki lagi kan. Jadi akhirnya tak cukup-cukup lah untuk bina masjid yang baru. Jadi kita perlukan satu dana yang besar, satu dana yang khusus untuk membina semula masjid ini supaya boleh memenuhi lah keperluan masyarakat setempat, masyarakat kampung, juga mereka yang lalu ke setiap kali nak balik kerja, pergi kerja dan sebagainya.
memang mereka akan lalu singgah di masjid tersebut. Begitu juga tahfiz lah. Tahfiz pun begitu juga. Ada tahfiz-tahfiz yang memang kita dah kenal pasti, yang mempunyai kriteria ataupun standard yang tinggi. Dia tak boleh mana-mana begitu main bagi je, tak. Ada tahfiz-tahfiz yang memang standard dia tinggi, cuma mereka menghadapi masalah kewangan. Mereka tak mampu untuk mungkin nak bina bangunan baru dan sebagainya. Jadi yang ini yang kita akan bantu. Jadi cara untuk bantunya, tentu sekali yang paling mudah sekali adalah melalui website. Terus saja pergi kepada infakmihrab.com, www.infakmihrab.com. Itu adalah cara yang paling mudah dan biar lekatlah dalam kepala kita. Sebenarnya bukannya hari ini saja, esok, lusa, tulat. Tiap hari kita boleh buka www.infakmihrab.com. Infak tu INFOQ, infakmihrab.com. Terima kasih, jadi buka Ustaz. dekat situ, insyaAllah kita terus boleh tengok projek yang dijalankan serta Baik. Terima kasih. dan juga cara untuk menerima, insyaAllah. Ya. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih di atas usaha Pertubuhan Mihrab untuk memperkukuhkan masjid dan tahfiz-tahfiz negara kita. Teruskan usaha anda, Ustaz, dan semoga selamat di bumi Turki, insyaAllah. Amin. Baiklah, kita berehat seketika di MAHI dan selepas ini kita bersama dengan Rina Kasim kita untuk bercerita tentang kulit yang gebu dan rahsia untuk dalaman yang lebih menyerlah buat anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, setia selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Terus kita nak bawakan penonton MHI pagi ini bersama dengan satu yang istimewa bagaimana untuk anda menjaga kulit yang gebu dan dalaman yang sihat. Ini dia, saya nak perkenalkan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita yang sudah pun bersedia bersama kita. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Rina, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Harap-harapnya Atira juga sihat ya ketika ini. Ya, sihat, Alhamdulillah. Baik, kita terus nak bersama mengetahui apakah yang ingin dikongsikan oleh Atira menyentuh tentang produk daripada Jamu Jelita. Silakan. Terima kasih Rina. Assalamualaikum buat semua penonton Malaysia hari ini. Selamat pagi dan selamat sejahtera atau ucapkan. Okey, sebenarnya hari ini saya nak bercerita tentang satu perkara yang mana atau percaya pasti penonton Malaysia hari ini tahu yang kebanyakan sekarang wanita di Malaysia ni Rina berlumba-lumba nak ada kulit yang putih. Gara-gara kulit putih ni orang kata apa trend sekarang dekat Malaysia ni. Dan kalau kita perasan Rina, sebenarnya kadang-kadang setengah orang kulit tak adalah masalah mana pun, tetapi nekat nak pakai produk yang ada bahan terlarang, yang mana kita tahu produk yang ada bahan terlarang seperti Mercury Hydroquinone ni bagi kulit tu orang kata apa nampak putih cepat, nampak glowing, nampak cerah. Ada juga yang dapatkan rawatan di pusat kecantikan, cucuk sana sini gara-gara nak ada kulit yang cantik, yang putih dengan cepat orang kata apa nak kesan pantas. Tetapi ada juga yang sebenarnya berkongsi dengan kami, setengah daripada mereka yang dapatkan kaedah tersebut mempunyai masalah seperti kulitnya jadi sensitif, ada yang kulit tu kadang-kadang ada masalah seperti menjadi makin menipis, menggelupas, naik ke merah-merahan dan macam-macam lagi akibat daripada makan produk yang ada bahan terlarang dan juga dapatkan kaedah cucuk-cucuk sana sini tu. Okey, sebenarnya tak percaya dengan keadaan Malaysia yang panas ni, bila kulit kita dalam keadaan peeling ataupun menggelupas, sebenarnya orang kata apa bukan perkara yang seronok bila kulit kita pedih kena bawah matahari dan bila kulit tu makin menipis kena pula orang kata apa duduk bawah matahari kulit jadi pedih, dan ini adalah perkara yang saya rasa pasti setengah orang yang pernah alami mesti tahu betapa pedihnya keadaan kulit kita. Dan kalau kita ni duduk bawah matahari lama sangat naik jeragat pula. Jadi pasti ramai yang runsing dibuatnya, yang mana dah dapatkan kaedah cara seperti yang saya cakap makan pakai produk bahan terlarang dan juga cucuk sana sini ni, ramai yang ada masalah sedemikian sebenarnya. Jadi sebab tu hari ni saya datang ke Malaysia hari ini, saya nak berkongsi kepada anda pada anda bukan perkara sedemikian yang menyebabkan kulit jadi rosak ataupun kulit menjadi sensitif. Hari ini saya bawakan produk Pewak Pinky Plus, yang mana ini adalah produk yang kalau anda nak tahu dah 10 tahun berada di pasaran dan ini adalah produk yang mendapat pengisrapan makanan, ada uji kaji makmal,
serta produk yang anda boleh amalkan tanpa was-was buat anda yang ada masalah kulit. Dan kenapa ada cakap macam tu, ada cadangkan Puak Pinky Plus? Kerana ini adalah produk yang kalau anda nak tahu, bantu merawat kulit dari dalam. Sebab dalam Puak Pinky Plus lengkap dengan 20 bahan yang akan bantu berikan nutrisi seperti vitamin C, vitamin E, ada coenzim Q10, malah kandungan strawberry dalam Pinky Plus ini akan bantu bekalkan AHA ataupun asid alpha hydroxy dan juga asid alergik yang berfungsi untuk kurangkan hyperpigmentasi dan masalah jerawat anda. Jadi penggunaan yang konsisten bantu atasi masalah jerawat, gunakan jeragat dan bantu beri kelembapan dan pencerahan buat kulit. Jadi anda amalkan secara konsisten, insya-Allah lepas ni dah tak perlu lagi dah nak cucuk tangan sini, tak perlu lagi pakai produk yang ada bahan terlarang. Kulit anda pasti dalam keadaan sihat, kulit anda pasti dalam keadaan cantik kerana ini adalah produk yang dah 10 tahun di pasaran. Ramai yang amalkan, rata-rata memang repeat order, ramai berpuas hati dengan keberkesanan produk ni. Dan harga pun tak mahal, cuma RM39.90 saja, Rina. Laki dan wanita boleh pakai dan alhamdulillah ini adalah produk yang terjual hampir puluh ribu setiap bulan. Rugi siapa yang tak cuba, anda kena dapatkan Puak Pinky Plus ni. Kalau nak promosi, boleh dapatkan di kedai jamu atau belian secara online. Baik, kalau boleh kita kongsikan juga dari segi jus tradisi wanita yang dikatakan dapat membantu dalaman wanita. Silakan. Okey, untuk jus tradisi wanita atau saya sebagai wanita, bila kita ada masalah dalaman, orang akan kaitkan dengan isu hormon. Kenapa? Kalau anda nak tahu, kerana hormon berperanan penting untuk memastikan keremajaan dan kualiti kesihatan seseorang wanita. Dan wanita kena tahu jika wanita tidak mempunyai hormon yang stabil, hal ini akan menyebabkan kita ada masalah berat badan berlebihan. Kadang-kadang tu rambut gugur, kulit kita kelihatan kusam, cepat naik jeragat ataupun jerawat. Dan kadang-kadang juga jika hormon tidak stabil, akan wujudnya masalah dalaman wanita seperti kadang-kadang bulanan tidak lancar, keputihan dan sebagainya. Jadi justru itu kenapa Jamu Jelita bawakan jus tradisi wanita, kerana kami nak kongsikan dengan anda, jus tradisi wanita merupakan jus kesihatan yang lengkap dengan herba bermutu tinggi daripada Majusani, Kacik Fatimah, ada juga daripada sarang burung, kunyit, yang mana bahan-bahan ini akan bantu menstabilkan hormon wanita supaya wanita mempunyai taraf kesihatan yang lebih baik dan tak ada lagi masalah bulanan yang tidak lancar ataupun keputihan. Lebih lagi buat wanita anda berkahwin, anda pasti risau dengan masalah dalaman, anda boleh dapatkan jus tradisi wanita yang baik untuk tenaga, stamina serta dalaman anda. Dan yang terakhir buat hari ini iaitu Powak Fiber. Jika anda berat 70 kilo ke atas, anda boleh dapatkan Powak Fiber minum 2 kali sehari kerana kandungan serat dari silim khas dari Powak Fiber akan bantu singkirkan toksin, singkirkan sistem makanan dan bantu anda ada sistem penghadaman yang lebih sihat. Kadang-kadang bila kita terlebih makan dalam badan, kita ada masalah perut yang tak selesa, perut yang tegang, kadang-kadang tu ada masalah cepat lesu, badan jadi malas dan sebagainya. Jadi Powak Fiber ni akan bantu singkirkan kelebihan makanan supaya kita tidak ada masalah saiz fizikal tidak seimbang, supaya kita lebih mudah berfashion dan yang paling penting masalah ketidakselesaan perut dapat diatasi dengan amalkan Powak Fiber ni. Jadi secara ringkasnya buat anda yang nakkan kulit yang cantik, nak kulit yang sihat, kulit yang tidak perlu pakai makeup tebal dari kulit yang cantik, anda boleh dapatkan Puak Pinky Plus yang berharga RM39.90. Lelaki dan wanita boleh pakai. Nak ada dalaman yang lebih baik, nak kesihatan yang lebih baik buat wanita, jangan lupa dapatkan jus tradisi wanita berharga RM35.90. Nak ada berat badan ideal, badan yang cantik, lebih mudah berfashion, jangan lupa dapatkan Tuang White Fiber yang berharga RM38.90. Dan ketiga produk ni boleh didapati di kedai jamu, belian secara online di Jombai dan Shopee. Dan secara pertanyaan lanjut boleh hubungi 1800 88 5510. Terima kasih banyak, Rina. Baik, terima kasih Nur Atira untuk penjelasan yang cukup lengkap berkenaan dengan produk-produk hebat daripada Jamu Jelita khusus untuk anda penonton Malaysia hari ini. Kan kita terus nak bersama dengan Nas berkongsi tentang keadaan kes COVID di negara kita. Silakan Nas. Baiklah, kita sedang menunggu statistik COVID-19 baru saja bersama kita. Alhamdulillah. Jadi terima kasih. Sila bersama-sama Kembali kita. bersama anda. Kembali bersama saya. Saya rasa kesunyian tanpa anda. Itulah dia jumlah kes baru COVID-19 kita pada 27 Februari iaitu semalam 24,466. Ada sedikit penurunan daripada hari Sabtu lepas. Sikit saja. Jadi adakah Rina masih risau?
dah tentu risau walaupun sebenarnya sedikit kelegaan melihatkan kepada angka penurunan ini, namun sebagai mana yang kita sedia maklum, masih lagi memerlukan kerjasama dan juga tanggungjawab daripada semua rakyat Malaysia sendiri untuk kita sama-sama menjaga kesihatan dan juga sentiasa menjaga keselamatan. Tepat sekali. Jadi sebelum kita mengundurkan diri, mungkin kita nak war-warkan sikit tentang rancangannya terbaru yang bakal ke udara di TV9. Rina pandai masak tak? Of course. Adakah anda terpaling masak? Terpaling masak audition ini kita nak bawakan. Kalau anda sekeluarga hebat memasak, jom sertai uji bakat program realiti masakan terbaru di TV9 saluran 149. Kami mencari 2 orang dalam satu kumpulan yang mempunyai hubungan kekeluargaan berusia 18 tahun ke atas dan yang paling penting pandailah masak. Tarikh tutup penyertaannya adalah 28 Februari ini. Jadi borang penyertaan boleh terdapat di www.extra.com.my. Jadi buktilah anda lah keluarga yang terpaling masak. Sempat lagi ni, ada satu hari lagi ni. Ada satu hari 28 lagi. Februari hari ini, cepat-cepat rakam video anda dan hantarkan kepada kami. Kita pun dah sampai ke penghujung siaran Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda. Mudah-mudahan perkongsian kita hari ini berkenaan dengan tragedi banjir, berkenaan dengan PRN Johor hari ini. Sekurang-kurangnya kita dapat berkongsi maklumat dan juga informasi bersama. Kalau boleh kita nak bercerita lagi tentang PRN Johor ni, tapi masa tidak mengizinkan kita. Jadi jangan lupa pengisian menarik kita pada hari esok, Rina. Kita cerita tentang nostalgia seni bersama penyanyi Syam Visa. Nyanyi sikit. Cewa, jangan pagi-pagi ni susah nak keluar suara. Tapi sebelum kita mengundurkan diri, kita akan kongsikan paparan-paparan yang agak menyedihkan. Banjir bukan saja di Kelantan, Terengganu, tapi juga di Brisbane, Queensland juga. Ya, kita our best wishes for Semoga our Australia. dipermudahkan urusan semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Nazrudin Rahman. Saya Hazrina Kasim. Bye.